السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina an-nafkhataini arba'un. Qalu ya Aba Hurairah arba'una yawman? Qala abaitu. Qalu arba'una sana? Qala abaitu. Qalu arba'una shahran? Qala abaitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata baina nafkhataini arba'un. Nabi kata di antara dua tiupan sangkakala ada 40. Kita dah belajar dah, kita dah baca banyak dalam hadis, kita dah jumpa dalam kitab. Last sebelum kiamat, sangkakala akan ditiup. Sangkakala 2 kali. Kali mula mati orang yang beriman, orang kafir, orang apa ada lagi. Sangkakala kali kedua baru musnah alam. Di antara tiupan hak mula dengan hak kedua tu berapa lama? Tiup mula, siapa, Nabi kata siapa yang dalam hati dia ada sikit daripada iman, mati. Hak tinggal kafir. Dan dalam hadis lain cerita kata kafir seronok. Orang-orang yang kafir akidah ni dia seronok. Dia tengok nampak mati habis dah puak-puak ni. Makna kata memang betul, kita betul. Dia pun salah. Pasal apa? Mati belakang dah puak-puak salah ni. Selepas tu mai tiupan sangkakala yang kedua. Di situlah baru jadi yang kata langit pecah, reban jatuh, yang kata bumi terbelah, yang kata laut musnah alam ini. Persoalannya daripada tiupan sangkakala hak mula dengan hak kedua tu berapa lama? Hadis ni dia nak mai cerita pasal ni. Nabi SAW cuma sebut, dia kata bainan nafkhataini arba'un. Nabi kata di antara dua tiupan sangkakala ni ada 40. Nabi kata 40 apa? Bila Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita benda ni dekat sahabat, Abu Hurairah kata, aku pernah dengar Nabi bagi tahu, Nabi kata antara dua tiupan sangkakala ni ada 40. Abu Hurairah abang macam mana Nabi kata? Dia tak tambah, dia tak kurang. Qalu, sahabat hak dengar Abu Hurairah cerita ni, depa tak jelas. Maka depa kata, ya Abu Hurairah, arba'una yawman? Sahabat-sahabat yang dengar cerita daripada mulut Abu Hurairah ni, dia kata, ya Abu Hurairah, arba'una yawman? Adakah 40 tu maksudnya 40 hari?
daripada sangkakala mula dengan sangkakala anak kiamat betul ini, adakah jarak masa dia 40 hari? Qala Abu Hurairah kata, abaitu, yang tu aku tak pasti. Ada sahabat kata, yang kata sahabat Nabi ini, kalau Nabi kata A, kalau Nabi kata 5, kalau Nabi kata 10, mereka tak pandai-pandai nak tidur tambah suka hati. Kita hari ni tak. Kita hari ni kita tahu jengkai, tapi kita cerita ke depan. Kita tidak amanah dengan apa yang kita dengar. Kita suka tokok tambah. Dalam ilmu hadis, kalau sekiranya ada di kalangan rawi yang meriwayatkan hadis ni mempunyai tabiat suka tokok tambah, hadis dia ditolak. Tak boleh. Sebab agama ni dia berdiri di atas nas Quran dan di atas pimpinan Nabi, cakap Nabi. Maka kalau Nabi kata 5, kalau Nabi kata 10, kalau Nabi kata boleh, kalau Nabi kata tak boleh. Dia tidak boleh tambah, dia tidak ada ruang untuk kita nak bagi pendapat dalam hal yang melibatkan hukum hakam terutamanya. Bila Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat, di antara sahabat yang dengar ni Abu Hurairah, Nabi sebut macam tu. Nabi kata bainan nafhataini arba'un. Nabi kata di antara dua tiupan sangkakala ni ada 40. Nabi tak habaq 40 apa. Maka Abu Hurairah dia habaq, Nabi kata macam ni. Nabi kata di antara dua tiupan sangkakala ini arba'un, 40. Sahabat lain bila dengar Abu Hurairah cerita, mereka kata arba'una yauman, adakah jarak masa tu 40 hari? Qala abaitu. Abu Hurairah amanah. Dia kata yang tu aku tak pasti. Sebab Nabi pun tak bagi tahu. Qalu arba'una sanah. Sahabat tak puas hati lagi, tanya lagi. Wahai Abu Hurairah, adakah 40 itu 40 tahun? Daripada sangkakala mula dengan sangkakala kedua, adakah jarak masa dia arba'una sanatan? Adakah jarak masa dia 40 tahun? Qala abaitu. Abu Hurairah kata yang tu aku tak tahu. Aku tak pasti. Maka aku tak boleh bagi tahu dekat hangpa 40 hari ke 40 tahun ke. Qalu arba'una syahran. Sahabat tanya lagi, adakah 40 tu 40 bulan? Tak reti semua mereka ni. Pasal apa? Pasal manusia, tuan-tuan. Hadis ni dia beri pengajaran dekat kita. Dia nak bagi tahu dekat kita, kata sifat semula jadi manusia ni dia suka nak ambil tahu. Manusia ni orang putih kata dia eager to know. Dia nak tahu pasal apa. Berapa? Betul-betul macam mana? Itu sifat manusia. Manusia macam tu. Maka hadis ni dia ra'i sifat manusia. Bila Nabi SAW tak bagi tahu 40 apa, Abu Hurairah pun tak bagi tahu. Tapi ada sekelompok sahabat Nabi yang mereka ni manusia. Dia pernah tahu secara pasti. Jarak masa tu 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 bulan ke. Qala Abu Hurairah, abaitu. Abu Hurairah dia stick kepada jawapan dia. Dia amanah. Dia kata abaitu. Yang tu aku tak tahu. Aku tak boleh bagi tahu benda yang aku tak tahu. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia kata yang Nabi ada katanya macam ni. Wa yabla kullu shay'in minal insan illa ajba dzanabi. Yang Nabi bagi tahunya apa dia? Bila sangkakala yang kedua ditiupkan, manusia semua binasa. Nabi kata. Dan binasa manusia ni sehinggalah habis, binasa, hancur luluh badan dia, illa ajba dzanabi, melainkan tulang cenonggeng dia. Ini Nabi beritahu. Dia kata manusia sama ada hak mati matahari kiamat tu ke, ataupun hak mati zaman Nabi Adam dulu ke, ataupun hak mati zaman kita lah ni ke. Manusia ni apabila mati binasa. Wa yabla, binasa, hancur luluh, daging relai, tulang temulang semua habis semua, illa Nabi kata ajba dzanabi, melainkan tulang cenonggeng, tulang haduk bawah tadi. Pada lepas manusia tulang belakang tu turun mai sampai dekat tulang punggung bawah tu, hak ujung tu dia panggil ajba dzanabi. Hak tu dia tak hancur, dia tak rosak, dia tak binasa. Kecuali yang tu Nabi kata wa fihi yurakkabul khalq, bermula daripada tulang cenonggeng hakiki itu Allah membina semula manusia untuk hidup di mahsyar itu. Nabi apa punya?
Daripada seluruh tubuh badan manusia tu, hak tu Tuhan tahu. Dia tak jahanam, dia tak rosak, dia tak binasa, dia tak apa. Daripada hak ketuih sikit tu, fihi yurakkabul khalq. Daripada situlah Allah membina semula manusia. Jadi balik dia macam mana dia keadaan sebelum mati hari tu ni. Summa yunazzilullahu minas samai ma'an. Kemudian Allah turunkan air daripada langit. Air tu bila kena saja tulang cenongging hak kecil tu, maka serentak dengan itu fayan butul, maka tumbuh balik manusia ni jadi manusia sempurna. Kama yan butul baklu, seperti mana sayur tumbuh bila kena air hujan. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita merenung hadis ni, kita merenung tengok hadis ni, yang terhasil dalam hati kita tuan-tuan takut tuan-tuan. Jangan ingat dalam hati kita kata ada benda yang kita buat di atas dunia ni yang tidak akan dihisap esok ni. Jangan ingat macam tu. Sebaliknya kita kena ingatlah tu, apa juga benda yang kita buat, yang kita cakap, yang kita ucap, yang kita apa di atas dunia ni, semua akan dibentangkan balik di hari akhirat esok untuk tujuan hisap dan untuk tujuan balasan atas apa yang kita buat. Manusia yang dia faham benda ni, yang dia beriman dengan benda ni, dia cuba sedaya upaya untuk tidak buat jahat. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisaa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Inna dunya hulwatul khabirah." Nabi satu hari berdiri depan sahabat Nabi Abang. Nabi kata, "Aku nak abang dekat hampa semua yang kata dunia ni hulwa." Dia mana? Kita sebut halwa dalam masyarakat Melayu, sebut halwa ni mana? Daripada bahasa Arab, hulwa. Untuk buat jawab apa nama biru dalam masjid ni, biru helwi, semua daripada perkataan halwa. Mana? Helwi perempuan. Nabi beritahu dekat sahabat, Nabi kata, "Inna dunya," sesungguhnya yang kata dunia ni hulwa. Mana? Khabirah. Yang kata dunia ni nampak hijau, nampak segar. Itu dunia. Maknanya kalau kita nak buat satu kesimpulan, dunia ni dia cukup atraktif, dia menarik. Dunia dan ciri-ciri dunia ni menarik. Siapa tak teringin jadi orang ada duit banyak? Itu dunia. Semua orang teringin. Kerana duit banyak itu atraktif, cukup menarik. Siapa tak teringin semasa hidup atas dunia ni ada peluang pakai kereta mewah? Semua orang teringin. Boleh tak boleh beli ya, tapi teringin. Kalau ada duit nak beli. Siapa tak teringin duduk atas dunia ni boleh ada satu rumah banglo, ada kawasan compound keliling rumah. Ada satu orang email mereka, saya baru ni gambar rumah satu orang kaya di Malaysia ni. Dalam rumah tu ada tempat bowling ni, dalam rumah dia ada tempat bowling tu, ada 2 lane. Macam mana orang duk main bowling di tempat bowling tu, ada dengan tu tengah atas ada TV apa markah ni, tempat nak biji bowling. Dia buatlah rumah dia. Tempat parking kereta dia aircon. Tu dia kan. Siapa tak teringin macam tu? Teringin, tapi kita minta apa? Tak boleh ni akhirat itu Tuhan lagi. Aku nak minta 6 lek akhirat itu. Dia boleh buat doa, aku nak minta 6 kat Tuhan itu. Tuhan tentu bagi kalau kita dapat masuk syurga itu. Yang kata dunia ni dia hulwa khadirah, dia atraktif, dia cukup menarik hati orang. Nabi kata jaga-jaga. Innallaha mustakhlifukum fiha. Allah Subhanahu wa taala melantik kamu menjadi khalifah di atas bumi. Kita atas dunia lalu ni,
Kita khalifah, kita pengganti. Kita menjadi pengganti di atas muka bumi ini untuk nak mentadbir apa yang ada dekat kita. Ada orang Allah test dia sikit saja, tadbir anak bini saja. Tapi dia pentadbir, dia mentadbir anak bini satu wilayah yang kecil. Ada orang Allah test dia mentadbir karya. Ada orang Allah test dia mentadbir daerah. Ada orang Allah test dia mentadbir negeri. Ada orang Allah test dia mentadbir negara. Ada orang masing-masing manusia dia menggantikan, dia menjadi khalifah, dia menggantikan pemegang amanah di atas muka bumi ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat dia amanah, dia kena tunai. Nabi SAW dia peringat benda ni. Ingat-ingat dia kata manusia adalah khalifah Allah di atas muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tengok apa yang hampa semua buat. Allah bagi tak kita macam yang kita ada hari ini. Kita seadanya hari ini. Kita ada apa depan kita? Allah melihat. Fayanzur. Allah melihat apa kita buat. Kita ada bini. Apa kita buat dengan bini kita? Kita pastikan dia tutup aurat ke tak? Kita pastikan dia mengikut perintah Allah ke tak? Kita ada anak. Apa kita buat dengan anak kita? Kita tunai ada amanah bapa kepada anak-anak ni. Semua ni fayanzur. Allah melihat semua benda ni. Kita memegang apa amanah, apa jawatan, apapun Allah melihat kita. Kita tunai tak kehendak apa yang kita pegang tu. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Nabi SAW kata, aku nak pesan, hati-hatilah kamu dengan dunia dan hati-hatilah kamu dengan wanita. Nabi kata, kerana salah satu ciri dunia yang duk pelingkup ramai orang ni ialah wanita. Sama ada wanita itu atas nama mak, Allah bagi dekat kita mak satu, kita derhaka dekat dia, dia merosakkan kita. Derhakanya kita dekat mak wanita ni, derhakanya kita dekat dia merosakkan kita. Adakah wanita itu sebagai isteri? Macam mana kita dengan dia? Kalau kita turut dia sampai benda tak betul dia nak pun kita pergi turut dia, jawab kita, kerana dia wanita yang menjadi isteri kita, menjadi punca rosak kita. Kita ada anak wanita, anak perempuan kita di rumah, macam mana kita jaga dia? Tahu mana kita didik dia? Sejauh mana kawalan kita dekat dia? Maka hati-hati dengan wanita-wanita ini. Dan hati-hati dengan wanita lain yang kita boleh jatuh hati dekat dia, sedangkan dia isteri orang. Kita boleh jatuh hati dekat dia, sedangkan dia siapa ke dalam masyarakat ni yang jatuh hati itu membawa kita kepada buat satu benda dosa yang menjadi salah besar kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Wanita ni sendiri Nabi kata wattaqun nisa, hati-hati kamu dengan wanita ini. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat bin nisa. Nabi kata kerana Bani Israel satu kumpulan manusia yang besar, yang nama mereka disebut ulang kali dalam Quran. Binasa Bani Israel yang hebat, yang besar, yang disebut banyak kali dalam Quran ini, mula-mula binasa Bani Israel ini kerana seorang wanita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini doa. Kalau kita tak baca pun, kita dengar imam banyak masjid tu baca. Rupa-rupanya doa ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni ada dua macam, tuan-tuan. Satu doa Nabi, dia panggil doa yang ma'thurah. Ma'thurah maksudnya doa yang diambil daripada doa Nabi. Nabi baca lagu mana, lagu tu kita baca. Kita copy, selidik apa Nabi baca. Maka berdoa itu ibadah, kita niat ikut apa yang Nabi baca, lagi satu pahala kita dapat kerana kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap kali baca doa, Nabi baca Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah ya Tuhan, aku minta kepadamu hidayah. Mahal Tuhan, Nabi minta ni semua benda mahal. As'aluka al-huda, ya Allah aku minta kepadamu hidayah. Tak ada hidayah, sesat.
Hidayah inilah yang menunjuk jalan benar dekat kita semua. Kadang-kadang kita tengok dalam keluarga kita sendiri. Dalam keluarga kita sendiri, kita ada abang, ada kak, ada adik lelaki, ada adik perempuan. Dalam keluarga kita sendiri, ada mak, ada pak. Dalam keluarga kita sendiri, kita tengok sebahagian dapat hidayah, sebahagian tak dapat. Terdapat. Masuk waktu semayang, tak semayang. Dia kata orang hantar SMS kat saya baru ni. Dia kata, ustaz nak tanya ustaz, saya ada satu abang. Dia kata, abang saya ni ahli korporat yang berjaya. Dia kata, dia hidup senang-lenang, RM2 ni tak ada masalah bagi dia. Sedekah ni amalan hidup dia. Dia cukup kuat bersedekah. Tolong orang, bagi duit, bantu orang ni, ini dia amalan dia. Cuma dia kata, abang saya ni tak mau semayang. Tu aja dia kata. Tengok kan? Ada orang semayang babi pergi dekut. Ada juga. Ya. Pak ni adik dia kata semayang ni dia kata tak mau buat dia kata. Tapi dia kata satu tak yang saya tolong sikit dengan dia, keset ustaz dia dengar kata Allah. Dia tahu dia dengar keset dia kat semayang pula. Kan? Keset ustaz dia kata naik kereta dia pun ada keset ustaz, naik kereta bini dia pun ada keset ustaz. Dia beli tiap-tiap satu tajuk, dia beli dua. Dia buah kereta dia satu, buah kereta bini dia satu. Saya duduk naik kereta dia kadang-kadang memang naik dia on keset ustaz. Cuma saya duduk pasti dia tak mau semayang. Kadang-kadang dia kata, dia tulis, dia kata ingat-ingat mati semayang. Bila adik ingat ke bini ingat oh dia ambil semayang. Lepas tu tak semayang pula. Nampak kan? Semayang ni pun bukan benda senang. Bukan benda senang. Kan? Ada orang boleh buat, ada orang tak boleh buat. 5 minit nak pergi semayang tu, dia tak boleh buat. Kita bagi time suruh pergi semayang pun, dia tak pergi main. Dia pergi tidur, balik tidur di asrama dia pun, dia tak mau semayang. Nah, macam mana? Tak mau semayang. Hidayah benar. Ni yang kata hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tak bagi, Tuhan tak buka hati dia, dia tak mau. Dia reject benda-benda macam ni. Nabi minta dalam doa dia, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta kepadamu hidayah. Wattuqa. Ya Allah, aku minta kepadamu taqwa. Aku minta kepadamu hati yang takut. Hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar ayat Quran dia berasa gemetar. Dengar hadis Nabi dia rasa kecut. Hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afat. Nabi minta, ya Allah, aku minta kepadamu afat. Satu tahan dalam hati. Tahan daripada buat benda-benda salah. Tahan. Benda salah ni menarik. Minta tahan hati kita. Tak teringin nak pergi buat benda salah. Minta. Ketahanan itu dia panggil afat. Nabi SAW minta kepada Allah, Allah bagilah kepada aku afat, tahan daripada buat benda yang tidak baik. Wal ghina. Dan Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta Allah bagi dekat dia hati yang kaya, hati yang qanaah, hati yang cukup dengan apa yang ada, hati yang tidak tamak. Itu maksudnya. Hak lagu mana Allah bagi? Alhamdulillah. Tiap-tiap kali habis semayang Aisyah, semayang ba'diyah Aisyah, dia akan sujud sekali. Sampai orang tanya dia kata, tuan, saya nak tanya, dia tengok tuan ni tiap-tiap kali habis sunat ba'diyah tu saya tahu lah, tapi last tuan sujud tu sujud apa? Orang tanya. Dia jawab apa? Sujud syukur kepada Allah. Saya syukur daripada pagi tadi saya bangkit, saya celak-celak mata, Allah bagi kat saya hati, tulis mulut sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tiap-tiap pagi saya celak mata, benda tu Allah hantar mai dalam kepala saya terus keluar di mulut, Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang bagi hidup bagi aku ni. Ba'dama amatana, selepas tadi aku mati, aku tidur tadi ni aku mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan dihimpun di surga. Allah bagi kat saya tu, Allah bagi dekat saya ruang untuk buat ibadat. Sampailah ni saya habis mengaji, saya semayang Aisyah, saya boleh buat sunat ba'diyah pula lepas semayang Aisyah.
Saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah bagi kat saya sekarang. Dia sujud syukur tiap-tiap malam. Orang yang macam ni apa dia? Ada dalam hati dia ghina, ada dalam hati dia kaya. Dia rasa alhamdulillah Tuhan bagi banyak ni kat dia. Dia pun tak minta lebih dah. Takat ni kalau Allah maintain takat ni pun dia dah cukup syukur dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis-hadis ni dia menjadi ubat kepada hati kita yang sakit. Akhir zaman ni manusia semua hati sakit. Bukan sakit hati kita sakit. Benda-benda macam ni bila kita baca, dia jadi ubat. Ubat untuk nak sembuhkan sakit yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk kita dapat jalan yang lurus. Hidup kita beriman, mati kita beriman. Kita bangkit bersama kumpulan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 2. Bahrul Madi jilid 2. Muka surat 59. Muka surat 59 bab ma jaa fi bud'il azan. Itu bab yang datang pada menyatakan permulaan disyariatkan azan ataupun bab. Ini nak cerita ni azan yang kita duk dengar lah ni cerita mula dia macam mana? Adakah sekali dengan mai Islam, mai terus dah cara nak bang, cara nak qamat, cara nak apa? Ataupun selepas Islam dah duk jalan satu tempoh masa barulah Allah turunkan perintah untuk nak bang macam mana, nak qamat macam mana, nak semayang macam mana atau macam mana? Baik. Tajuk malam ni dia nak cerita tentang benda tu. Itu bab yang datang pada menyatakan permulaan disyariatkan azan ataupun bang. Ketahuilah saudaraku, bermula makna bang pada syarak ialah bagi tahu masuk waktu sembahyang dengan beberapa lafaz yang tertentu atas wajah yang maksud. Itu definisi bang. Bang ni apa dia? Panggil orang sembahyang. Dan panggil itu dia ada cara yang tertentu. Bukan pakai yung orang main lagu tu saja. Dia ada cara dia. Cara tu yang kata disyariatkan oleh Allah. Kita tak boleh pandai-pandai. Begitu. Dan dia kata sesungguhnya telah sabit dia dengan kitab, yakni dengan Quran, dan dengan sunnah, yakni dengan hadis Nabi SAW. Ini ibadat saja. Yang kita ibadat ni dia mesti ada nusus. Dia mesti ada nas. Sama ada nas itu Quran ataupun nas itu daripada hadis Nabi. Itu ibadat. Dia mesti ada nas. Kita tidak boleh buat satu ibadat tanpa nas. Tak boleh. Begitu. Macam baru ni kita kata orang tanya, Ustaz ni nak tanya ni, Maulid Nabi ni ada ke sembahyang sunat untuk Maulid Nabi? Nampak orang dah. Dia punya merepek orang ni. Rajin sembahyang tu bagus. Tapi kalau nak sembahyang pun biarlah sembahyang yang ada nas. Yang Nabi tunjuk ini sembahyang. Sempena ni ini sembahyang dia. Sempena ni ini sembahyang dia. Dia kena ada nas. Macam kita kata sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, perkataan tarawih tu tak ada. Nabi tak sebut. Contoh buka lah Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, apa ke, tak ada. Perkataan salat tarawih ni tak ada. Yang ada apa dia? Sembahyang malam Ramadan. Yang tu aja. Perkataan tarawih tu tak ada dalam hadis. So, kalau tak ada, siapa yang hidup bagi kita sebut sembahyang tarawih ni siapa? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi adalah orang yang meletakkan nama kepada sembahyang malam bulan Ramadan ini dengan nama sembahyang tarawih. Daripada perkataan roha, makna dia rehat. Tarawih maksud sembahyang ni sembahyang yang tak mau gopoh, tak mau kalut, sembahyang yang relax, sembahyang rehat. Kita nak buat lambat-lambat ke, kita nak macam mana kan, benda ni dia loose. Dia bukan jadi satu beban, dia bukan jadi satu tekanan, dia bukan jadi satu benda yang orang jadi tension. Bukan macam tu. Sifat sembahyang malam bulan Ramadan ini, sifat dia relax. Kita dengan senang hati, kita main masjid, kita sembahyang ramai-ramai. Itu yang kita sembahyang tarawih. Perkataan tarawih itu Imam Nawawi bagi, bukan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Jadi sembahyang tu ada. Bukan kata sembahyang tarawih itu tak ada hadis. Ada. Tetapi tidak atas nama tarawih.
Nama itu diberikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi dia kata dalam soal sembahyang, soal ibadat yang khusus mesti kena ada nas. Sama ada kitab atau Quran ataupun sunnah, iaitu hadis Nabi. Maka nas Qurannya ialah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hai segala orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, apabila diseru kamu, dipanggil kamu sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingatkannya, yakni mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan nas hadis Nabi pula ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum." Maksudnya, apabila sampai waktu sembahyang fardu, maka hendaklah bang seorang daripada kamu bagi kamu sekalian. Itu nas daripada hadis. Nabi kata apa? Bila mai waktu sembahyang, bang. Daripada ramai-ramai, seorang tiba. Pasal apa hadis sebut terang-terang, "Idza hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum." Seorang. So, tak boleh pula mai akhir zaman ni kita buat bang secara berdua. Duduk 5 orang dekat mikrofon tu pakat duduk. Tak boleh buat begitu. Pasal apa? Pasal Nabi kata apa? Ahadukum, seorang. Maka hadis ni dia kena tengok ni word by word. Tak boleh kita kreatif macam mana pun kita kata lah macam ni. Kalau seorang baik kita cantum 5 orang pun ambil suara tu bagi nampak. Tak boleh. Tak boleh. Pasal Nabi sebut apa? Ahadukum, seorang daripada apa? Bagi iktibar. Baik, maka itu nas dia. Dia kata maka apabila sampai waktu sembahyang fardu, maka hendaklah bang seorang daripada kamu bagi sekalian kamu yang lainnya. Masalah bang dan hadis mula disyariatkan dia. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi hadis tentang kejadian mulanya ada bang itu. Kata dia Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, "Lamma asbahna ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid, kata dia, tak kala berpagi-pagi kami, maka datanglah kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pagi kemudian daripada telah mesyuarat perkara yang berkaitan dengan bank, yakni bagaimana cara, macam mana rupa pemberitahuan kepada semua orang akan masuk waktu sembahyang itu. Manakala telah pergi Abdullah bin Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abdullah bin Zaid, fa akhbartuhu birru'ya, maka aku khabarkan kepada Nabi tentang mimpi aku, iaitu diajak oleh satu orang akan cara bang di dalam tidur Abdullah bin Zaid ini. Apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hadis itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi la ru'ya haqq. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini adalah mimpi yang betul, yakni bukannya mimpi itu mimpi syaitan. Itu cerita hadisnya. Hadis ni Abang Qah malam tu habis sembahyang Isya, Nabi dengan sahabat-sahabat duk sembang tentang macam mana cara ni kita nak panggil orang mai sembahyang. Bila masuk waktu subuh nak panggil orang mai macam mana, bila masuk waktu zuhur nak panggil orang mai macam mana, bila masuk waktu asar nak panggil orang mai macam mana. Macam mana nak panggil orang mai? Belum disyariatkan cara panggil itu lagi, belum lagi. Maka Nabi dengan sahabat-sahabat duk bincang macam mana. Di akhir perbincangan pada malam itu tak ada jawapan. Ada seorang cadang kita buat macam ni, Nabi tak setuju. Ada seorang cadang kita buat macam ni, Nabi tak setuju. Ada seorang cadang kita buat macam ni, Nabi tak setuju. Tak ada keputusan malam tu. Pakat-pakat balik tidur. Pagi esok, hadis ni kata apa? Pagi esok dia kata, lamma asbahna, pagi-pagi subuh esok ni, Abdullah bin Zaid dia cepat-cepat pergi masjid duk cari Nabi nak sembahyang subuh. Pagi esok ni, malam ni bincang tak ada jawapan, tidur. Pagi esok masuk subuh esok, Abdullah bin Zaid ni bergegas pergi ke masjid cari Nabi. Bila jumpa aja Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu birru'ya, aku terus beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, semalam saya mimpi. Kata Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi, ya Rasulullah, semalam saya mimpi, saya didatangi, ada satu orang mai dekat saya, rupa dia bagus, dia pakai macam ni, dia mai jumpa saya, dia beritahu dekat saya,
Yang hampa duk bincang semalam ni cara nak bang macam mana, macam ni cara dia. Dia beritahu kat saya. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi tanya dia apa yang dia beritahu. Abdullah bin Zaid abang dia beritahu lagu ni, nak bang ni suara kena kuat, sebut dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis macam kita duk bang hari ni. Nabi bila dengar macam tu, Nabi endorse. Nabi kata apa? Nabi sebut di dalam hadis tadi, Nabi kata inna hadhihi la ru'ya haqq. Nabi kata sesungguhnya mimpi hang ini mimpi betul. Dalam Baharul Madi, tuan-tuan boleh rujuk, dia ada satu bab kita baca di masjid mana dulu ni, dia panggil apa nama kitab Ar-Ru'ya. Itu bab yang menceritakan tentang mimpi. Secara ringkas, mimpi ni 3. Kita ada mimpi setiap malam. Ya, kita mimpi dahsyat. Kita bukan cakap mimpi main di bawah kecil tu ajak abang apa dia main macam-macam mimpi kita ni. Mimpi ni Nabi kata ada 3 macam ya. Satu, mimpi daripada Allah. Nabi kata, dan itu betul. Dan mimpi ni adalah mimpi orang-orang soleh. Mimpi para nabi dan mimpi orang-orang yang soleh. Mimpi mereka betul. Yang kedua, Nabi kata mimpi mainan tidur. Mimpi mainan tidur. Apa yang dia duk fikir kuat sebelum dia pejam mata lena, lepas tu dia akan mimpi. Itu mimpi mainan tidur. Sebelum dia tidur ni dia duk ingat apa berat dalam kepala dia. Benda dia duk ingat tu tak lagi yang main dalam mimpi dia. Itu mainan tidur. Pasal apa? Pasal kita terlampau fikir benda tu main dalam mimpi. Mainan tidur. Yang ketiga, Nabi kata mimpi daripada syaitan. Mimpi syaitan ni kita duk mimpi banyak kan. Mimpi syaitan. Tak ada dia. Pelik-pelik. Mimpi pelik-pelik. Enggak, dia ada 3 macam. Nabi kata. Mai Abdullah bin Zaid ni bila jumpa Nabi cerita, Nabi dengar, Nabi terus endorse. Nabi kata apa? La ru'ya haqq. Mimpi hang ni mimpi betul. Baik. Maka sabda Nabi SAW bahawasanya ini mimpi adalah mimpi betul. Bukan mimpi itu mimpi daripada syaitan. Lepas itu Nabi SAW kata dekat dia, faqum ma'a Bilal. Abdullah bin Zaid mimpi. Tapi Nabi suruh Abdullah bin Zaid bangkit dengan Bilal. Nampak? Nabi pilih orang lain. Hang mimpi bukan makna hang kena bang. Hang mimpi tak apa. Aku kata mimpi hang ni betul. Tapi orang hak nak dipilih untuk jadi muazzin, untuk nak jadi tukang bang ni, Nabi pilih Bilal. Kita tengok apa cerita dia. Nabi kata, faqum ma'a Bilal fa innahu anda wa amaddu sawtan minka fa'alqi alayhi ma qila lak wal yunadi bidzalik. Maksud dia apa? Maka hendaklah bangun engkau wahai Abdullah bin Zaid, bangun serta Bilal, kerana bahawasanya Bilal itu lebih tinggi dan lebih lanjut suaranya daripada suara engkau. Hadis ni sudah memberi satu petunjuk, kata orang nak jadi tok Bilal, suara dia mesti nyaring. Sebab Nabi tidak suruh sebarang orang bibang. Nabi suruh Bilal. Dan Nabi bagi tahu pula pasal apa Nabi pilih Bilal. Nabi bagi tahu pula. Nabi kata fa innahu anda wa amadda sautan. Kerana sesungguhnya Bilal itu lebih tinggi, lebih nyaring suara dia, wa amaddu sautan, dan suara Bilal ni lanjut. Dengar, dia dengar tu menyucuk. Dan kita dengar bang di Mekah. Dengar bang Mekah tu Allah. Penuh masuk dalam hati kita. Kalau ibaratkan hati kita ni macam gelas, macam cawan, bunyi suara bang tu macam orang jurus air masuk dalam gelas, dalam cawan tu dia overflow, dia melimpah air tu, dia masuk dalam hati kita. Bukanlah kata aduk bang di sini tak sedap, bukanlah ni maksudnya bang tu, bang hak depa tu. Tuan-tuan, Arab Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini dipilih kerana suara dia macam tu. Maka hendaklah engkau, yakni Abdullah bin Zaid, ajak kepada Bilal apa-apa yang diajak oleh orang yang di dalam mimpi engkau itu. Ajak kepada Bilal. Nabi kata, apa
Apa yang orang dalam mimpi itu ajar, yang hamba beritahu dekat aku tadi itu, hampir ajar Bilal. Suruh Bilal ucapkan benda ni. Maka maulah bang dengan kuat suara dengan yang demikian itu. Maka Abdullah bin Zaid pun menjunjung segala suruh Nabi SAW dan mengajak Bilal akan itu bang. Itu dia sahabat Nabi. Dia tak kata apa, dia kata saya yang mimpi, saya nak bang. Dia tak buat celawar dulu. Lah celawar banyak. Orang lelaki, orang lain jadi MB, orang lain nak jadi MB. Dia dah punya cerita ni, dia tak boleh. Dia kata apa saya? Apa dia? Saya lah. Dia duduk rasa dia layak, orang lain tak layak. Ini masalah dia. Zaman dulu dah. Dia yang dapat mimpi. Seolah-olahnya macam dia ni orang pilihan. Tapi dah. Nabi kata dekat dia, bab mimpi ni bab lain. Tapi bab hak nak bang ni orang lain. Nabi kata, tak ada masalah. Okey. Jom, dia pergi ajak tak apa. Bang. Betapa bersihnya hati para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Baik, sambung hadis tu. Qala, falamma sami'a Umar bin al-Khattab nida' falamma sami'a Umar bin al-Khattab nida'a Bilal bis-salat kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru izarah. Tu dia. Jadi maka kata Abdullah bin Zaid, apabila didengar oleh Umar Al-Khattab akan bang Bilal dengan bang sembahyang itu, maka keluar Umar Al-Khattab ini dengan segera kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia menggela, mengeret kain dia lepas dengan tiada sempat nak naikkan ke bahunya kerana hendak khabarkan kepada Nabi bahawa bang yang dibangkan oleh Bilal itu exactly sama dengan barang yang dilihat di dalam mimpinya. Tu dia tuan-tuan. Umar Al-Khattab dia ada rumah. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi lah ni, Raudhah, depan tu mihrab imam sembahyang, kiri kita menuju ke arah makam Nabi, makam balik kiri, lepas itu pintu keluar. Pintu tu dia panggil Babul Baqi', pintu Baqi'. Tuan-tuan langkah keluar aja Babul Baqi', balik kanan, di situ rumah Umar Al-Khattab. Di situ rumah Umar Al-Khattab dan anak beranak dia. Kalau tengok balik dalam sejarah kota Madinah, dia buat lakaran plan. Kita keluar aja daripada pintu Babul Baqi' tu, lepas ziarah makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar, apa semua ni, kita keluar aja daripada pintu tu, belah kanan itu keluarga Umar, semua di situ. Umar Al-Khattab, anak dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semua di situ. Keluarga dia kawasan tu. Kembang dengan dinding depan menghala ke kiblat Masjid Nabawi itu. Di situ keluarga Umar, mereka duduk setumpuk dan tu. Begitu. Baik. Jadi Umar Al-Khattab ni tu tak jauh pun dengan masjid, tapi itu aja. Bila dia dengar, masa tu mana ada mikrofon. Kalau Umar duduk dekat Hotel Hilton, kita duduk lah ni, dia pun tak dengar kan. Dia duduk tepi tu, pasal itu dia dengar. Dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut dia ni. Ni hak aku mimpi semalam. Umar pun Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menerima mimpi yang sama macam mana mimpi yang Abdullah bin Zaid tadi ni. Tentang tengok, maka betul Nabi kata tadi. Nabi kata apa? La ru'ya haq. Nabi kata ini mimpi betul. Nabi tahu dah, Allah dah beritahu dekat Nabi dah, ya Muhammad, ini mimpi Abdullah bin Zaid, ini mimpi betul. Rupa-rupanya dipertukuhkan lagi benda ni dengan Umar Al-Khattab. Juga Allah anugerahkan mimpi yang sama juga. Mai habaq dekat Umar cara bang sama macam mana yang mimpi mai dekat Abdullah bin Zaid ni. Tonton tengok macam mana mimpi orang-orang yang soleh. Dia main macam tu punya cerita. Baik, jadi dia kata apa? Umar Al-Khattab ni bila dengar suara Bilal bang macam tu, dia terus bangkit, lari keluar nak pergi jumpa Nabi ni. Dalam hadis dia kata apa? Wa huwa yajurru izarah. Kain ni sampai bercelerek kat atas tanah. Nak abang kata kalut nak bangkit tu. Kain tak ada nak gulung. Bukanlah kalau dia terus. Yajurru ni maksud dia sambil duk lari, sambil duk apa? Sambil duk heret kain, sambil duk gulung, sambil duk nak lari keluar tu, sambil duk tarik kain. Macam tu dia nak cerita. Kata Umar Al-Khattab ni punya nak pergi jumpa Nabi, nak beritahu kata ni apa cerita ni. Hak aku dengar tadi, hak tu aku dengar dalam mimpi aku semalam. Ini cerita sudah jadi. Baik, sambung hadis tu. Wa huwa yaqul,
Ya Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil haqq, laqad ra'aitu mithla allazi qala. Kata Umar Al-Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, Tuhan yang membangkitkan engkau dengan sebenar menjadi Nabi. Tuan-tuan, sumpah. Dia bersumpah depan Nabi. Padahal dia nak abang ni benda yang bagi dia besar. Macam mana benda ni boleh jadi ni? Aku mimpi macam ni, aku tak ada nak pergi abang dekat Nabi, tiba-tiba benda tu orang bang di sana sumpah macam aku mimpi. Ini satu benda ajaib. Lari dia pergi sampai dekat Nabi terus, ya Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil haqq, laqad ra'aitu mithla allazi qala. Dia kata, ya Rasulullah, demi Allah, Tuhan yang membangkitkan engkau sebagai Nabi yang betul. Sesungguhnya telah hamba lihat di dalam mimpi hamba semalam seumpama yang dikatakan, yang dibangkan oleh Bilal itu. Oh, dia berkata lagu itu, tuan-tuan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamd, fadzalika asbat. Apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan Umar Al-Khattab yang demikian itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Maka yang demikian itu, mimpi dua orang yang sama itu lebih sabit dan lebih menunjukkan atas benarnya benda ini. Lihat, Nabi terus buat satu kesimpulan. Nabi kata apa? Oleh kerana dua orang mimpi dan dua orang ni orang yang hebat-hebat, pastilah ini benda benar. Maka inilah azan yang kita nak guna sebagai nak menunjuk kata masuk waktu dan nak panggil orang main berjemaah di masjid. Itu cerita dia. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Kita pernah nak berita macam ni tentang bab. Kita pun tak nak dengar. Kalau kita tak mengerti, kita tak tahu. Sedangkan kita tak baca lagi hadis. Hadis yang menceritakan tentang sejarah Sa'i, Safa dengan Marwah. Dia ada hadis dia, dan hadis sahih. Kadang kita terus baca benda-benda ni daripada buku-buku Indonesia ni pun masalah. Cerita dia main kadang-kadang nak abang kata ni apa? Anak Nabi Ibrahim ni, Nabi Ismail ni ditinggalkan di sisi hak Kaabah lah ni. Lepas tu dia tu tendang-tendang tanah daripada tumit kaki dia tu terbit air Zam-Zam. Kita duk dengar cerita tu. Tengok-tengok dalam hadis bukan macam tu. Bukan macam tu. Bukan Zam-Zam tu terbit daripada tumit kaki Ismail. Bukan Zam-Zam tu terpancuk keluar daripada tujai kaki Ismail alaihi salam dah. Dalam hadis sahih menceritakan Zam-Zam tu keluar daripada, dia ada dua riwayat. Satu kata daripada tapak kaki Jibril, satu kata daripada sayap Jibril. Tak ada buat hadis cerita kata daripada tumit kaki Nabi Ismail. Tapi kita pernah baca buku cerita kata daripada tumit kaki Ismail. Kadang-kadang confuse. Bukan benda besar, tapi kita dapat maklumat palsu. Yang tu yang tak syok. Kita nak yang sahih. Yang sahih ni apa dia? Daripada hadis, bukan daripada buku cerita. Bukan daripada yang sahih ini. Daripada mana? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak yang sahih. Mana cerita asal usul Safa Marwah tu, apa siapa yang lari, dia apa buat tiap-tiap kali sampai di Safa dia buat apa, sampai di Marwah dia buat apa. Dia ada sempena dia. Daripada sempena itulah kemudiannya dijadikan ibadat haji. Maka disuruh orang yang pergi buat haji ni kena sahih daripada Safa ke Marwah, dan dia menjadi rukun di dalam ibadat haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi Nabi SAW dia dengar macam ni, Nabi kata alhamdulillah. Nabi kata segala puji bagi Allah. Kalau macam tu sabitlah azan yang menunjukkan masuk waktu. Ini cara dia. Pasal apa? Allah sudah anugerahkan ilham mimpi kepada dua orang yang bagus-bagus. Begitu. Baik, masalah dia kata musyawarah Nabi SAW dengan sahabat kerana mengadakan apakah yang diperbuat jadi pemberitahu masuk waktu sembahyang. Ini yang cerita kata Nabi SAW pun mesyuarat dalam nak buat keputusan. Kalau Nabi tuan-tuan, dia pun panggil orang, dengar pendapat orang nak buat keputusan. Ini kepula kita. Bolehkah kita buat keputusan seorang kita dia semua? Tak boleh. Dia kena ada satu syura. Dia kena ada satu kumpulan orang yang dipercayai. Duduk sama-sama, bincang, hasilkan apa pandangan dan sebagainya, baru buat keputusan secara ramai.
Kerana apa? Kerana perintah buat musyawarah ni, duduk dalam syura ni adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Allah sebut wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka, orang-orang yang beriman itu syura bainahum, adalah hasil daripada mesyuarat sesama mereka. Baik, dia nak cerita kata Nabi dalam nak menentukan cara nak panggil orang semayang masjid, Nabi buat mesyuarat. Nabi buat mesyuarat. Dia kata, ketahuilah saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan Nabi musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam nak mengadakan pemberitahuan masuk waktu. Katanya Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana al-muslimun qadimu al-Madinah yajtami'un. Diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia adalah sekalian orang-orang Islam di Mekah datang berpindah semua ke Madinah. Ini anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia cerita balik daripada awal. Kami hijrah, kami orang Mekah, kami hijrah naik ke Madinah. Maka berkumpul semua kami di sana sama-sama dengan Nabi, beribadah dan juga meninggikan agama dan juga mengembangkan Islam. Betul, nampak tak? Masa di Mekah, Nabi duduk di Mekah berapa tahun? 12 tahun di Mekah. Nabi SAW duduk di Mekah. Azan belum disyariatkan. Dah mai Madinah dah ni, baru timbul cerita azan ni. Nampak? Azan ni cerita mai kemudian. Islam dah ada berapa 10-11 tahun dah Islam, dah 12-13 tahun dah Islam ni, barulah disyariatkan azan. Nabi dah hijrah dah mai ke Madinah dah. Duduk di Madinah dah ni, baru mai cerita disyariatkan azan. Maka apabila sampai waktu semayang, maka mengagak-agak dan mengira-ngira semua orang akan masuk waktu semayang supaya datang mereka itu berjemaah dengan Nabi. Dah duduk di Madinah dah, hijrah dah daripada Mekah mai ke Madinah ni, duduk di Madinah dah, nak semayang ni tak tahu nak buat macam mana lagi, tak tahu nak panggil orang macam mana. Pakat tu tinjau tengok aku ni masuk waktu dah tidak masuk waktu lagi, apa dak ikut dak itu, main-main tengok orang habis semayang dah. Jadi dia nak kena ada satu mekanisme, dia nak kena ada satu cara macam mana kita nak bagi tahu ke orang, kata okey, now sudah masuk waktu zuhur. Di Madinah baru benda ni timbul. Dan itulah maksud kata hadis Nabi, dia kata fayatahayyanuna salawat wa laysa yunadi biha ahad. Dan mengira-ngira, yakni mengagak-ngagak mereka itu akan waktu-waktu semayang, dan tiada menyeru dengan dia oleh satu orang pun. Masing-masing pakai main agak masuk lagi waktu ni, masuk lagi waktu. Untuk bayangkan berapa punya payah kalau tak ada satu cara untuk nak tahu masuk waktu. Satu, tak tahu masuk waktu bila. Yang kedua, nak berjemaah, tak tahu time bila. Kan? Kita lah senang, mau ada jam ni kan? Tiap bunyi, tahu dah. Tahu dah kita masuk waktu. Mudah. Kan? Jadi, dulu tak tahu. Main agak, main nak tengok perembang matahari ni jenuh. Tuan-tuan bayangkan kalau lah ni tak ada jam dan tak ada tu jam solat tu pun tak ada, jam tangan pun tak ada. Tuan-tuan bayangkan macam mana. Kan minggu agak-agak masuk kita, masuk waktu mayang. Dia main kaedah fiqh lama yang kata zon ni, zon. Kan macam kita pergi mana tempat, pergi duduk hotel mana kan nak semayang tak tahu kiblat kok mana. Kalau hotel yang ada tunjuk arah kiblat tu senanglah kita pedarai kotor ya, mesti tak pergi kita kira yang dia tunjuk tu dia mesti ya kan, senang. Tak ada ni. Cari ku atas feeling habis semua ni tak ada ni kata hotel ni kita tarik lelaki, cara kau boleh lelaki. Cari lelaki pun tak ada. Tak ada lah sampai nanti koyak apa nama kapet tu nak tengok kok dia buah kapet dia tengok tak ada mula tu tinjau kok tingkap pula tu tengok ni matahari jatuh belah mana pula. Tu tinjau tengok agak-agak tu ni aku mayang dia. Mayang. Dan semayang apa tak boleh rasa lagi turun bawah hotel tu ada masjid tepi tu. Pipi masjid, kiblat tu dia orang tadi aku tak lalu ni. Ini macam mana pula ni? Dia gitu pula. Macam mana pula ni? Kan? Jadi dia nak kena reti juga tentang fiqh. Dari segi fiqh hak tadi kita semayang dengan zon kita kata kiblat kot tu semayang tu sah ke tak? Ayat tu perbincangan dalam fiqh. Kalau kita mengaji fiqh kita tahulah kalau sekiranya pasti kata semayang tu kiblat tak betul dan masa masih ada, kita kena semayang lain. Tapi kalau kita
tahu secara pasti kata kiblat sebenarnya hak tadi salah, hak betulnya kok ni, tapi masa dah habis, maka sembahyang itu sah, tidak perlu qada. Baru kita reti kalau kita mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita tak reti, tengok-tengok tadi aku sembahyang tidak, mayang lain pula dah, dundang-dundang pula buat lain tu tak salah, tapi tak apa terdik lah. Lihat tadi dah sah dah. Ada diri tu. Nampak? Ini cerita dia ni. Jadi dah Nabi sampai di Madinah dah, tak tahu lagi cara nak panggil orang sembahyang macam mana. Baik, sambung hadis tu, dia kata fatakallamu yawman fi dhalik faqala ba'dhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Maka bercakap-cakaplah sahabat Nabi ni, yang bermusyawarah Nabi dan para sahabat dia pada satu hari tentang bagaimana nak mengadakan barang yang dijadikan pemberitahu akan masuk waktu. Nabi ajak sahabat-sahabat bincang. Macam mana cara kita nak bagi tahu dekat orang kata waktu sembahyang dah masuk, supaya tiada kesusahan atas semua orang mengintai waktu. Tak jadi susah lah kita jadi buat kerja pun tak senang duk tengok orang sembahyang dah lagi. Tengok sembahyang dah lagi. Kerja tak senang. Kita tak boleh fokus kepada kerja kita pasal kita duk nak tengok, takut kita lepas jemaah. Begitu. Baik. Maka bahkan padalah dengan Bilal yang dipercayai. Cukup dengan satu orang panggil waktu sembahyang, semua orang pergi satu tempat dan sembahyang sekali semua orang. Itu lebih baik. Maka kata setengah daripada segala sahabat ni, ambil buatkan pemberitahu masuk waktu itu akan kerantung ataupun loceng besar sebagaimana kerantung nafar. Ada satu sahabat bagi cadangan. Dia kata, ya Rasulullah, apa salah kalau kita guna loceng? Bila masuk waktu sembahyang kita pukul loceng. Pukul loceng ni Nasrani, puak-puak Nasara di gereja mereka loceng. Sampai zaman dah ni Hindu-Hindu ni semua loceng, kan? Jadi sahabat mencadangkan kepada Nabi guna benda yang sama, mengambil kaedah yang sama, kaedah yang digunakan oleh Nasara, kita pun ambil kaedah tu juga. Bila masuk waktu sembahyang kita pukul loceng. Bahkan ambil buatkan pemberitahu masuk waktu, masuk waktu itu akan kerantung ataupun loceng besar sebagaimana kerantung ataupun loceng Nasrani. Dan kata setengah yang lain pula, tidak, sebahagian lagi tak boleh, kalau loceng-loceng kita serupa dengan Nasrani, tak mahu. Bahkan dia kata ambil buatkan pemberitahu masuk waktu sembahyang itu akan tentuang sebagaimana tentuang Yahudi. Tentuang ni apa tu? Trompet. Dulu dia buat daripada tanduk. Itu dalam hadis apa nama dia kata qarnun, tanduk. Dulu lah dia ambil tanduk kerbau tu, dia cuk, dia bunyi poing, dia bunyi gedung. Kan? Dia balik teracuk. Dia bunyi gedung, dia tak bunyi gedung lain lah, dia tentu bunyi ya. Kan? Jadi yang tu dia kata Yahudi bila nak sembahyang dia pecuk dan tuang tu bunyi betul. Nak ajuk 2 kali tak jom. Kan? Sekali cukup. Dia bunyi nama tu, orang pakat simpah mai, pakat sembahyang. Jadi ada satu orang sudah bagi cadangan macam tu dekat Nabi. Maka kata setengah riwayat, mari kita ambil buat pemberitahu dengan api. Dan setengah pula kata, mai kita naikkan bendera. Macam-macam lah. Dia dah buka pendapat ni, dia macam-macam lah. Dan dalam macam ni dia kata, kita cucuk api besar. Bila orang nampak api, okey, masuk waktu sembahyang. Itu sudah sama dengan majusi api. Ada pula satu dia kata lah macam ni, cerita trompet ni pun tak mau, cerita apa nama api pun tak mau, cerita loceng ni semua tak mau. Kita penaik bendera kan kena bendera Jawa lah, kan? Tak lagi puncak ni dia ni tak mau, ni puncak ni dia ni tak mau. Nak naik bendera apa pula. Dia kata kita naik bendera, dia kata sebagai tanda kita masuk waktu sembahyang. Sebagaimana kata hadis ni, wa qala ba'dhum ittakhidhu qarnan mithla qarnil yahud. Dan kata setengah mereka itu, ambil akan tanduk sebagaimana tanduk Yahudi. Kemudian dia kata faqala Umar ala tab'athuna rajulan yunadi bis salah. Di sini pula kata, dan telah berkata setengah mereka itu, dan telah berkata pula Sayyidina Umar Al-Khattab, tak mau yang tu semua. Dia kata, mengapa tidak kamu semua suruh satu orang memanggil dengan sembahyang sahaja,
Seperti dikatanya, hai sekalian kamu mai semayang. Masa ni belum mimpi lagi. Umar bagi cadangan tu sipi-sipi, tapi dia belum mimpi lagi. Dia kata dekat Nabi, dia kata kalau kita ambil satu orang, bila masuk waktu semayang suruh dia keluar. Dia tak panggil bang lagi dah, dia panggil keluar. Dia bangkit ni, dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Mai semayang. Umar cadang macam tu. Tak proper lah cadangan dia tu. Cuma sipi-sipi tu ada. Satu orang panggil untuk mai semayang. Cara simple aja. Hayya 'alas salah. Mai kita semayang. Lagu tu aja. Itu cadangan Umar Al-Khattab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, qum fanadi bis salah. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata dekat Bilal, wahai Bilal, Nabi kata, bangun. Maka panggillah olehmu orang semayang dengan kata semayang. Lagu tu aja dulu. Bilal bangkit mai solat kan. Saya ada satu kawan itu duduk di Johor kan. Depan Johor kan ada orang keturunan Arab apa sikit ni, ada banyak di Johor ni. Dia pagi-pagi kan bangkit dia pergi ketuk pintu bilik anak-anak dia. Anak dia ramai, bilik atas rumah tu sederet tu bilik anak-anak. Pak dia ni bangkit agak-agak setengah jam sebelum subuh ni, dia pergi balun pintu bilik anak-anak ni. Salah dia bunyi begitu. Kan? Style lagu tu aja. Itu yang dicadangkan pada peringkat awal. Bagi orang semayang lagu tu aja. Salah bila bunyi itu orang semua masuk waktu tu pakai pi. Itu perbincangan pada malamnya. Esoknya tu main yang proper punya azan ni. Seperti apa? Allah sudah datangkan mimpi kepada Abdullah bin Zaid dan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, dan katanya hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih, lagi gharib. Dan hadis Abdullah bin Zaid itu hadis yang hasan sahih. Hadis yang kita baca mula tadi itu lebih kuat daripada hadis yang kita baca kemudian ni. Dia kata masalah mesyuarat Nabi mengadakan bank dan kejadiannya. Ya Rasulullah, ya saudaraku, bermula kehasilan barang yang di dalam dua hadis tadi, iaitu bahawasanya Nabi SAW apabila sudah berpindah ke Madinah, maka menjadi payah ke atas orang-orang nak tahu masuk waktu sembahyang. Maka bermesyuaratlah Nabi SAW dan para sahabatnya mengadakan alamat yang boleh diketahui sudah masuk waktu, supaya jangan luput jemaah mereka itu. Maka keluarlah buah fikiran setengah orang, ambil loceng jadikan alamat masuk waktu. Maka sabda Nabi itu serupa dengan Nasrani. Kata setengah orang ambil tanduk, maka sabda Nabi itu serupa dengan Yahudi. Kata setengah orang ambil rebana, ada lagi cadang ambil serupa macam gendang pupui, maka sabda Nabi rebana itu juga adalah serupa orang Rom. Dan kata setengah orang kita nyalakan api, maka sabda Nabi ia seperti setengah-setengah Yahudi juga. Dan kata setengahnya kita naik bendera, maka apabila melihat akan dia orang, maka bolehlah memberitahu setengah akan setengah. Maka tidak diperkenan oleh Nabi SAW pada yang demikian itu. Dan tiada bersetentangan satu apapun musyawarah mereka itu. Sampai habis bincang malam tu tak ada keputusan. Maka bangun Nabi SAW daripada musyawarah itu dengan mencarikan, dengan mengirakan perkara itu. Nabi pun malam tu tak settle. Nabi bangkit nak balik rumah tu dengan kepala duk fikir lagi apa ni cara nak guna untuk nak panggil orang semayang. Nabi balik dengan keadaan macam tu. Dan Abdullah bin Zaid pun jadi bersama juga mengira dengan sebab mengambil bicara Nabi dengan yang demikian. Abdullah bin Zaid ni pun balik fikir lagi apa nak cadang itu ni, untuk nak jadikan cara nak beritahu orang masuk waktu semayang ni. Maka memilih Abdullah bin Zaid, melihat dia akan mimpinya. Maka mimpilah Abdullah bin Zaid dan melihat dia di dalam mimpinya akan satu malaikat mengajar akan dia bang dan juga paman. Sekali ajak bang dengan sekali ajak paman, tak sama dua cara ni. Lalu dia khabarkan kepada Nabi SAW akan mimpinya. Dan sesungguhnya mimpinya itu muafaqah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun suruh bang dan paman seperti mana yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid itu. Masalah dia kata mesyuarah
Apakah yang disuruh oleh syarak? Yang ni dia ulang balik tadi ni, dia bawa main ayat adalah wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum, apa semualah. Tengok bawah tu. Masalah tukang bang dan sifatnya yang dituntut syarak. Yang ni kita baca. Wahai saudaraku, bukankah di dalam hadis pada masalah itu Nabi suruh Bilal bang? Kerana Bilal lebih tinggi suara dia dan lebih lanjut suara dia daripada Abdullah bin Zaid. Itu syarat. Sifat yang mesti kena ada dekat muazzin, dekat tukang bang. Tak boleh pergi buat bang kontot, dia panggil bang kontot. Saya buat contoh kan. Di masjid ni kan di mana ada yang duk buat bang terkejut tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat logo tu. Kalau orang penat-penat, dengar. Awak dia buat bang lagu ni. Pasal apa? Bang ni dia mesti lanjut. Lanjut itu disuruh oleh Allah. Dan kata Nawawi, dan diambil dalil daripada hadis akan sunnah keadaan tukang bang itu tinggi suara dan sedap. Tinggi suara dan suara dia itu sedap. Dengar sedap, dia ada seni dia. Kan kita dengar bang Saudi itu bukan bang kita lagi, dia merenek lebih lagi. Dia punya renek lagu dia tu, dia punya tarannum dia punya sedap. Orang Melayu bang lagi. Tapi bang Arab yang korang lagu ni dengar sedap. Dengar sedap. Pasal apa? Suara dia elok. Suara dia elok. Dan inilah yang diittifaq ulama atasnya. Yang penting suara nyaring dan suara sedap. Tak mau dengar kita jadi sakit berkelam perut dengar suara dia bang. Tak mau macam tu. Kawan tu cadang nak main dah orang kata abang tahu dia tu takut. Bini dia kata tadi awal tu dengan mandi dengan yang semayang dengan bau kes serban elok dah. Ada aku pedak dengar macam ni bang, aku tak mau semayang di rumah. Kerana kawan tu bang ni apa dia nak semayang di rumah. Pasal apa? Pasal suara tu merosakkan mood orang nak pergi semayang rosak. Kalau dia macam tu tak mau dia dah. Dan tengok perbincangan bawah ni lagi kita nak tahu. Apa dia kata? Tukang bang elok suara tetapi minta upah. Apa hukumnya? Tu dia pula perbincangan. Dia ni suara sedap. Tapi dia kata kalau nak suara kubang tak sebulan dia apa aktif dah. Dia main lagu tu. Dia kata lah mana ada orang buat kerja free. Dia duduk main lagu tu pula. Tukang bang nak jenis macam ni. Wajarkah kita ambil juga dia jadi tok bilal? Jadi muazzin masjid. Awal-awal dia abang dah aku mau. Angga bayar lagu. Upah dia kata. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita, maksud dalam mazhab Syafi'i, jikalau kita dapat tukang bang yang elok suara sedap, tetapi dia menuntut akan bangnya itu renti, dia minta upah, dia mau gaji bulan, dan didapati tukang bang yang tiada elok suara, kemudian ada seorang lagi sanggup bang dan dia bang dengan suka hati free. Dua orang sudah main jebat tu imam. Dua orang. Seorang suara sedap, tapi dia mau sebulan tak ada. Seorang lagi, seorang yang kata tadi kawan ni orang kata serban tak edi pergi semayang. Tapi dia kata aku lillahi ta'ala free. Aku tak mau duit mau aku tak mau. Macam mana nak pilih siapa? Dia kata. Maka yang mana daripada keduanya ini diambil untuk menjadi tukang bang? Jawabnya, padanya ada dua wajah. Yang asahnya, yang bagusnya ialah diambil yang elok suara walaupun terpaksa dibayar dia. Nampak tak? Maknanya apa? Keutamaan itu ialah pada apa? Pada suara. Mood orang nak main sembahyang ni. Kan? Dengar bang tu dia dah rasa nak pergi lah. Dengar bang tu. Pasal apa? Dia ada karat. Suara dia ada karat. Tengah orang nak pergi masjid sembahyang. Dengar seorang lagi, lalu kita kata tadi. Dia kata bila main macam ni, dalam mazhab Syafi'i, dia kata pilih suara sedap. Walaupun dia tuntut bayar dekat dia tak apa. Yang penting untuk kebaikan orang ramai. Orang dengar suara dia tu, orang nak main masjid sembahyang. Dan nampak? Maksud dia apa juga? Keutamaan di dalam dakwah Islam ni ialah nak tarik orang. Itu keutamaan dia. Itu sebab Nabi SAW dia dalam berdakwah dia sebut dalam hadis dia kata basyiru wala tunaffiru. Dalam hadis dia Nabi SAW dia kata apa? Kita kalau kita nak berdakwah ni basyiru. Kita bagi orang seronok. Wala tunaffiru. Jangan kita mengambil pendekatan dakwah bagi orang lain daripada kita.
Itu kaedah yang Nabi SAW sebut di dalam hadis dia macam tu. Baik, saya kata dan ialah qaul Ibnu Syuraih. Dia kata masalah hikmah bang. Apa hikmah bang ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala telah menyebut ulama pada hikmah bang itu ada 4 perkara. Yang pertamanya menzahirkan tanda Islam dan kalimat tauhid. Satu syiar lah. Syiar bila dengar azan kita tahu ada orang Islam kawasan ni. Itu satu. Yang kedua bagi tahu akan masuk waktu sembahyang. Itu tujuan bang. Yang kedua apa dia? Bila orang dengar tahu masuk waktu. Baik. Yang ketiga bagi tahu tempat sembahyang. Kalau kita pergi satu tempat yang asing bagi kita, kan kita pergi tempat yang asing bagi kita nak sembahyang, kita tak tahu masjid nak mana, kan? Dengar azan baru kita boleh cari kok mana. Oh, belah sini masjid. Pasal apa? Masjid ni dia bukan semua negeri, kan? Bukan semua negeri. Masjid ni kubah yang kita kalau di Malaysia ni, kalau masjid mesti ada juga bawang tu. Kubah bawang tu mesti kena ada. Sebab bagi kita itu masjid, kan? Tentu tapi jauh. Tentu pergi Melaka tu dah. Pergi Melaka, masjid di Melaka ni bumbung macam tak kontina, kan? Di Melaka masjid negeri dia pun tak kata masjid kampung-kampung ni. Masjid negeri dia pun dia sebab dia punya apa nak kata, dia punya orang Melaka punya architecture dia macam tu. Masjid kan tu. Jadi kalau kita orang sini pergi Melaka, pergi duk cari kubah nak buat tempat sembahyang, tak jumpa. Itu baru pergi Melaka. Tuan-tuan belum pergi negeri luar lagi. Pergi negeri luar, tuan-tuan pergi Singapura. Pergi Singapura adalah masjid ada kubah. Tapi di Singapura masjid duduk bawah bangunan tu kan. Tuan-tuan pergi Singapura, masjid bangunan komersial, bangunan perniagaan berapa tingkat ni dengan shopping complex dengan apa macam-macam ni, bawah masjid. Masjid bukan surau, masjid semayang apa, buat jemaat, buat apa semua Singapura. Jadi ada benda ni bukan benda yang hadis Nabi bagi tahu kalau nak buat masjid kena ada kubah. Nabi tak awak lebih tu, kan? Jadi bila ada azan kita tahu ni bunyi daripada bangunan ni. Ada masjid ke? Pergi baru nampak ada tulis di itu masjid, kan? Ini ceritanya. Dia nak bagi tahu kata apa? Hikmah azan ni nak bagi tahu di mana tempat nak sembahyang. Dan keempatnya memanggil orang berjamaah. Masalah bang berdiri dan duduk, apa hukum kedua-dua? Yang tu boleh bincang. Boleh tak boleh kita bang sambil duduk sandang di tiang, ambil mikrofon main duduk di mulut kita, sandang sambil duduk berbetul kaki, berbetul orang apa bang? Boleh tak boleh bang begitu? Kan? Oleh kena bincang. Dia bab azan, bang ni saja pun macam-macam. Boleh tak boleh dia kata bang sambil duduk. Lagi dia main lagi macam-macam lagi. Orang yang bang ni tak lagi dia nak qamat. Dia nak qamat tu bila dia nak qamat? Ada dalam hadis, ada cerita. Orang yang bang ni lepas bang dia nak qamat. Bila dia nak qamat? Dia nak qamat, dia mesti qamat dengan suruh imam. Imam tunjuk kat dia baru dia boleh qamat. Imam ni yang kata imam ni power tuan-tuan. Dia tak tunjuk jangan tak qamat lagi. Imam tunjuk baru qamat, ataupun tidak tunjuk pun dengan satu kelakuan yang difaham kata boleh qamat dah. Misalnya imam ada bilik dia, ada kamar imam. Macam mana hakim ada kamar hakim, imam ada kamar imam. Lepas ada azan apa semua, tu imam buka pintu bilik imam tu, dia keluar main, masa tu qamat. Ada juga adalah hadis bagi tahu tentang benda tu. Jadi kita tak nak tahu benda-benda ni, kita kira nak qamat lah. Qamat tu cari tu imam tak ada. Dia jadi kena kabut lah. Dia kena tengok si imam ada, si imam angkat kening ke, tunjuk jari ke, walung kejik mata. Dia tengoklah macam mana persefahaman antara Bilal dengan imam ni macam mana. Dia qamat, baru imam tu dia duduk di tempat dia. Baik, betul. Baik, yang ni dia beritahu apa? Bang ni dia kata berdiri, duduk. Apa hukum keduanya? Kata wahai saudaraku, di dalam hadis dalam masalah itu ada Nabi bersabda, ya Bilal, qum fanadi bis salah. Tuan-tuan, ni yang kata hadis. Dia ambil perkataan-perkataan tu nak membuat hukum, nak mengistimbatkan, nak menyimpulkan satu hukum. Dia kena tengok tiap-tiap perkataan yang ada dalam Quran, tiap-tiap perkataan yang ada dalam hadis. Dia kata apa? Dia kata qum, maknanya kena berdiri. Begitu. Baik. Dalam hadis tadi Nabi kata apa? Ya Bilal, qum fanadi bis salat. Artinya Nabi kata, hai Bilal, bangun engkau
maka seru, panggil akan sembahyang. Nabi sebut, qum, bangun. Fanadi bis salat, dipanggil orang sembahyang. Kata Imam Nawawi, telah berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, padanya hujjah bagi mentasyrihkan bang itu berdiri, dan bahawasanya tiada harus bang sambil duduk. Dia kata, daripada hadis tadi Nabi kata qum, bangun, maka menunjuk kata Bilal kena berdiri ketika azan. Dan katanya, dan ialah mazhab ulama semuanya, melainkan Abu Thur, maka bahawasanya mengharuskan duduk, dan telah muwafaqah akan dia oleh Abul Faraj Al-Maliki. Kata Imam Nawawi, dan ini yang dikatakan bang duduk itu dhaif. Dia kata itu hujah Imam Nawawi. Kemudian bawah tu dia cerita yang tu lah. Dan bawah sekali dia buat kesimpulan, dia kata apa? Kalau sekiranya satu orang tu bang duduk juga, adakah bang itu perlu diulang? Dia kata maka tidak perlu diulang. Bang tu sah juga, tetapi dia tidak buat fadilah. Dia tidak ambil yang lebih aula. Yang lebih aulanya bang berdiri. Kalau satu orang tu bang sambil duduk, tak payah ulang bang tu, semayang aja lah lepas daripada tu. Baik. Wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk bab ma jaa fi tarji' fil azan. Cerita kata bang dia tarji', dia ulang dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar, lagi sekali. Allahu akbar, Allahu akbar, dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Dua kali itu dia panggil tarji'. Dia panggil tarji'. Sekali lagi dia ada lagi perbincangan tuan-tuan tentang Allahu akbar tu senapai ke dua napai. Itu pun ada perbincangan dalam fiqh. Pasal ada Bilal ni dia satu style ada. Dia Allahu akbar, nanti dia tu Allahu akbar, dia buat dulu. Kita pun satu style pula dia ni. Sekali lagi pula Allahu akbar, nanti pula Allahu akbar, dia buat dulu. Dia buat lagu tu. Dia buat lagu berhenti sat ambil lain, berhenti sat ambil lain. Dia buat lagu tu. Baik, persoalannya, bolehkah macam tu? Ada tak ada perbincangan dalam agama tentang orang yang buat macam tu? Itu kita kata soal ibadah dia bukan soal kreativiti masing-masing. Dia ada petunjuk daripada hadis Nabi dan dia ada perbincangan di kalangan ulama. InsyaAllah kita akan baca yang tu. Kemudian dia akan main bab ma jaa fi ifradis salah. Itu cerita qamat. As-salah itu makna dia qamat. Qamat ditunggalkan. Allahu akbar sekali ya. Asyhadu an la ilaha illallah, sekali aja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekali aja. Hayya 'alas salah, sekali aja. Hayya 'alal falah, sekali saja. Kecuali tak qad qamatis salah dua kali. Ini pun ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia main bab ma jaa an al-iqamah masna. Dia ada pula hadis yang kata iqamah pun dua kali macam bang juga. Ada hadis. Dan hadis inilah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Tuan-tuan pergi masjid clean, depa qamat macam bang. Dua kali. Dan apa yang mereka buat tu ada sandaran di dalam hadis. Ini syok bila kita mengaji, dia dapat ke lapangan ilmu. Baru kita, jangan kata orang salah, mereka buat ada sandaran dia. Kita sembahyang sebelah satu sahabat kita, bila main tahiyat dia duduk kodek jari. Kan? Kita tengok macam yang ada kodek ni, apa ini, mana punya geng ni, dah ingat dulu tu. InsyaAllah ke depan tuan-tuan kita akan jumpa cerita kodek jari ni. Apa cerita dia? Sebelum kita duduk kata kat dia macam-macam, dia ni mana punya geng, dia ni apa, nanti tak dulu mengaji tu. Ngaji baru kita jumpa, ada cerita rupanya patut dia ni kodek. Kasar nampak? Rupanya ada hadis yang menceritakan gerak jari. Dia ada hadis. Bukan dia ni saja exercise jari dengar apa dah. Dia ada cerita dia dulu gerak tu. Kan dalam mazhab Syafi'i dia kata gerak sang asyhadu an la ilaha illallah saja. Tapi dia ada hadis kata dia terus macam tahiyat. So kita akan jumpa insya-Allah hadis tu. Kemudian dia tarassal fil azan. Kita beritahu dah bulan lepas cerita bila azan ni dia kena lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah, dia panjang tu tarassal.
Kemudian fi idkhalil usbu' al-udhun 'inda al-azan. Tu bila azan masuk jari dalam lubang telinga. Itu juga ada hadis dia. Jari apa kita nanti tengok ke depan tu. Dia posok 5 jari masuk ke, dia 10,000 jari ke, dia lagu mana kan, kita nanti tengoklah hadis dia. Okey. Kemudian fit taswid bil fajri. Dalam sembahyang subuh dia ada satu slot. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum tu dia panggil taswid. Taswid untuk sembahyang subuh ini ada hadis yang suruh dia. Bukan saja pergi tambah. Kemudian fi anna man fahuwa yuqim. Barang siapa bang maka dialah yang qamat. Dia bang, dia qamat. Dia ada hadis dia. Ma jaa fi karahiyatil azan bi ghairi wudu. Nak cerita kata makruh bang tak ada ayat sembahyang. Nak bang kena ada ayat sembahyang. Kalau tak ada ayat sembahyang pi bang juga makruh dia kata. Kemudian ja'an al-imam ahaqqu bil iqamah. Yang kata tadi ni. Imam dia yang pegang kuasa untuk nak suruh bila dia mula qamat. Imam pegang kuasa. Imam tunjuk baru dia boleh qamat. Imam kejip mata baru dia boleh qamat. Imam angkat kening baru dia boleh qamat. Imam batuk dia kena qamat. Ini apa depa dua ada MOU macam mana kita tak tahu ni. Ya, tapi atas kuasa imam baru dia boleh qamat. Kadang soal nak menentukan kuasa ni pun susah mudah. Agung punya kuasa kan? Ini panjanglah ni. Dan nak menentukan siapa berkuasa tu. Kan? Susah sambung tu macam ni. Dia kena bil azan bil lail. Dia kata cerita tentang bang waktu malam. Maksud bang waktu malam ni macam kita pergi Mekah Madinah, depa ada bang waktu malam. Maksud dia apa? Sebelum subuh satu azan ada. Sebelum subuh satu azan ada. Azan tu azan doa orang. Tak lagi ni itu azan masuk waktu subuh. So azan bil lail, azan waktu malam ni apa hadis dia? Dia bukan kata saja suka-suka hati pi buat. Kemudian dia mai pula fi karahiyatil khuruj minal masjid ba'da al-azan. Orang dah bang, kita tak boleh dah nak turun bilik naik kereta balik apa tak boleh. Orang bang, kita dah kena tunggu, kena semai baru boleh balik. Dia kata apa? Karahiyah, benda tu ditegah satu orang tu keluar daripada masjid sedangkan azan sudah dilaungkan. Begitu. Kecuali ada emergency lah, emergency pun tak boleh balik. Islam tak sampai macam tu. Tengah duk bang, bini dia SMS mai kat dia kata apa, abang anak jadi apa. Baliklah. Ada kau nak balik kau sebelah tahan keluar nanti apa murtad ke apa ni, dia pergi mengaji tang mana pula. Takut enggak dengan kawan. Tak boleh. Macam mana cerita tengoklah. Saja nak balik itu dilarang. Gitu. Kemudian bab najaa fil azan fi safar. Ayat ni yang orang salah faham. Azan fi safar ni cerita dia kalau kita musafir. Kita musafir masih dituntut bila nak semayang tu adakan azan. Kalau tak mau azan pun tak salah, tapi kalau nak azan dulu sebelumnya pun tak salah. Orang pergi faham kata azan fi safar ni dia kata bila nak pergi musafir tu bang. Itu yang dia silap faham. Kan bila nak turun pergi Mekah bang tak nak pergi pintu rumah. Bang pasal kawan ni nak pergi Mekah. Itu tidak ada hadis yang bagi tahu begitu. Yang adanya dia kata azan fi safar. Ketika kita musafir, kita singgah nak sembahyang zuhur, kita nak bang dulu qamat baru sembahyang ke atau macam mana? Dia kata kalau bang dulu betul qamat itu tidak salah. Dia kata dia nak bang yang tu azan fi safar. Nanti kita baca insya-Allah. Kemudian dia mai fi fadlil azan, cerita tentang kelebihan azan, kelebihan bang. Dia akan mai cerita-cerita ni insya-Allah dekat panjang umur. Allah bagi kelapangan masa dekat kita. Allah kekalkan hidayah petunjuk dalam hidup kita. Kita main lagi untuk sambung apa khazanah ilmu Islam ada ni apa. Kita nak belajar supaya amalan yang kita buat hari-hari adalah amalan yang menepati petunjuk Allah dalam Quran dan petunjuk Nabi di dalam hadis dia. Mudah-mudahan Allah sentiasa lindungi kita daripada malapetaka, bahaya dan kesesatan semasa hidup di atas dunia. Wallahu a'lam.
Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.